memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang ahli yang diketuai oleh Siti Nur Hasni binti Mat Yasin, Muhammad Hibatullah bin Kamaruddin, Nur Nadia Nasuha binti Yahya dan Syakirah binti Muhammad Ishaq. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Apa itu demam rematik? Mari kita lihat. Demam rematik ini jarang berlaku tetapi mempunyai pelbagai risiko komplikasi. Penyakit ini juga disebabkan oleh sistem imun badan yang menyerang tisu tertentu dalam badan dan ia bermula dengan jangkitan bakteria yang bernama Streptococcus. Kanak-kanak yang berumur antara 5 hingga 15 tahun ialah kumpulan yang paling kerap terjejas. Latar belakang klien. Klien diberi nama Muhammad Arif Fitri bin Jalaluddin yang berumur 23 tahun dan berasal daripada negeri Perak. Klien mempunyai bilangan adik-beradik selamat 5 orang dan klien merupakan anak yang kedua. Kini, klien merupakan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Klien menghidap penyakit demam rematik ini daripada tahun 2008 sehingga tahun 2018. Pada tahun 2018 pula, klien diisytiharkan bebas daripada penyakit tersebut. Namun, sehingga kini beliau masih berjaga-jaga bimbang penyakit tersebut. Demam rematik. Demam rematik boleh berlaku apabila radang tekak yang berlaku tidak ditangani dengan baik menyebabkan jangkitan bakteria Streptococcus kumpulan A. Apabila badan dijangkiti bakteria, sistem imun akan menghasilkan antibodi untuk melawan bakteria yang masuk. Namun dalam badan penghidap demam rematik, antibodi tersebut menyerang tisu badan yang sihat, terutamanya jantung, sendi, kulit, otak dan tulang belakang. Keadaan ini berlaku kerana sistem imun tersebut menganggap persamaan antara protein dalam bakteria Streptococcus kumpulan A dan protein dalam tisu badan. Ini menjadikan sistem imun yang terhasil itu mengenali tisu badan sebagai musuh yang berbahaya. Gejala demam rematik biasanya dirasai 2 hingga 4 minggu selepas sakit tekak akibat jangkitan bakteria kumpulan A Streptococcus yang tidak dirawat. Gejala itu berbeza-beza. Berikut adalah simptom demam rematik yang disebabkan oleh keradangan jantung, sendi, kulit atau sistem saraf pusat. Yang pertama kita dapat lihat demam. Yang kedua sakit sendi. Ia biasanya dialami pada sendi lutut, buku lali, siku dan pergelangan tangan. Yang ketiga sakit pada satu sendi yang berpindah ke sendi yang lain. Yang keempat, sendi menjadi merah. Lepas tu dia rasa panas, lepas tu dia bengkak. Yang kelima, ke tulang kecil dan ia tidak menyakitkan dan ia muncul di bawah kulit. Yang keenam, kita dapat lihat sakit di bahagian dada. Yang ketujuh, bunyi dalam organ jantung. Yang kelapan, keletihan. Yang kesembilan, ada ruan, iaitu ruan rata dan tidak menyakitkan dengan tepi tidak rata pada kulit. Yang ke-10, pergerakan badan tersentak dan tidak terkawal. Keadaan ini paling kerap ia menjejaskan tangan, kaki dan muka. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, kita dapat lihat melakukan tingkah laku luar biasa seperti menangis atau ketawa dengan kuat. Seterusnya, rawatan dan komplikasi. Pesakit telah menceritakan sedikit tentang rawatan yang pernah dijalankan. Pesakit telah mendapat rawatan awal di klinik kerajaan dan hospital Teluk Intan ketika beliau kerap demam panas. Selepas itu, beliau membuat pemeriksaan darah di klinik Naga. Kesihatan beliau dipantau oleh Dr. Muhammad Naga. Sebab itu beliau mendapat tahu bahawa beliau menghadapi demam rematik ini dan terus dirujuk ke hospital Teluk Intan.
Kemudian beliau mengalami masalah injap jantung yang diberi rawatan secara berkala di Institusi Jantung Negara IJN. Selain mengamalkan perubatan moden, beliau juga mengamalkan perubatan tradisional untuk menaikkan semangat beliau dalam mengharungi penyakit ini. Komplikasi kepada pesakit adalah kerap mengalami demam yang sangat panas sehinggakan mencapai 39 suhu darjah Celsius. Pada tahun 2010, beliau hampir lumpuh separuh badan daripada pinggang sampai ke kaki, dan beliau juga mengalami komplikasi jantung. Akhir sekali, pesakit perlu mengambil antibiotik tanpa skip menyebabkan masalah pembelajaran disebabkan dos ubat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira binti Omar Ishak, nombor metric 79336, akan menyambung pembentangan ini untuk bahagian kesan psikososial yang dihadapi oleh klien dan sekelilingnya. Baiklah, kesan psikososial yang dihadapi oleh klien sendiri adalah dia membesar menjadi seorang kanak-kanak yang kurang dari segi kemahiran bersosial. Akibat penyakitnya ini, klien perlu menghadiri beberapa sesi pemeriksaan kesihatan di hospital sehingga mengakibatkan dirinya jarang menghadiri ke sekolah. Hal ini menyebabkan klien tidak mempunyai rakan-rakan dari sekolah yang mampu untuk memberi sokongan kepadanya. Klien juga mengakui bahawa di peringkat usia kanak-kanak, hubungan sosialnya adalah kurang. Klien juga mengakui bahawa dia kurang terganggu dari segi emosi semasa mengetahui tentang penyakit yang dihidapinya ini kerana tidak tahu betapa seriusnya penyakit demam reumatik ini. Selain itu, kami pasti ibu bapa klien juga mengalami stres dan tekanan semasa menghadapi ujian ini akibat masalah kewangan dan muflis yang turut dihadapi mereka pada waktu yang sama. Namun, kesan psikososial ini kurang dijelaskan oleh klien kepada kami semasa sesi temu ramah. Mungkin disebabkan perkara ini berlaku semasa klien kecil, dia kurang nampak kesan yang terjadi. Akan tetapi, klien ada menyebut tentang keadaan ibunya yang menangis kesedihan apabila mendapat kabar bahawa klien mempunyai penyakit yang berbahaya. Walaupun begitu, tidak diketahui sehingga tahap apa rasa sedih itu dipengaruhi oleh mental dan emosi ibu si klien. Pendapatnya, keperluan pesakit dan ahli keluarga antaranya adalah pesakit memerlukan tenaga pakar untuk mendapatkan rawatan sebanyak 3 bulan sekali di hospital bagi mendapatkan penjagaan yang berkala. Pesakit juga memerlukan pengambilan ubat-ubatan antibiotik mengikut saranan daripada doktor pakar secara berterusan bagi mencegah penyakit yang dialami. Selain itu, terapi fizikal dan penjagaan dari segi pemakanan juga diperlukan bagi membantu pesakit melakukan pergerakan yang terkawal dan seimbang bagi meningkatkan stamina dan kebolehan bergerak secara lebih baik. Sokongan daripada ahli keluarga juga diperlukan bagi meningkatkan daya sokongan, semangat dan menjaga emosi pesakit bagi menghadapi kesakitan yang dialami. Seterusnya, masalah keperluan keluarga adalah berkaitan kos rawatan yang diperlukan. Keluarga pesakit mengalami masalah kewangan yang berat sehingga terpaksa menjual harta benda untuk menampung kos rawatan yang perlu ditanggung bagi mendapatkan rawatan yang baik. Peranan pekerja sosial perubatan adalah menjadi broker. Pekerja sosial perubatan berperanan untuk menjadi orang tengah bagi menghubungkan klien dengan mana-mana agensi bagi meminta bantuan. Pekerja sosial perubatan juga menghubungkan klien dengan agensi yang tertentu untuk menerima bantuan kewangan ataupun bantuan dari segi alatan perubatan kepada pesakit yang memerlukan. Selain itu, memberikan perkhidmatan kaunseling. Pekerja sosial perubatan memberikan pendedahan mengenai penyakit yang dihadapi oleh pesakit beserta penjelasan mengenai kesan dan akibat yang akan dialami. Pekerja sosial perubatan juga memberikan sokongan melibatkan bantuan psikologi dari segi penjagaan emosi pesakit dan ahli keluarga bagi memberikan mereka untuk mampu menerima hakikat berkaitan penyakit yang dihadapi dan membuat perancangan masa depan bagi memfungsikan mereka kembali. Seterusnya adalah mediator. Pekerja sosial perubatan menjadi pengantara kepada pesakit dalam membuat pilihan. Pekerja sosial perubatan menjadi pengantara bagi menyediakan bantuan untuk membeli peralatan perubatan atau alat tiruan kepada pesakit bagi membantu untuk mendapatkan penjagaan rawatan dengan baik.
Kesimpulannya, kesan yang terjadi akibat demam reumatik ini bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan dan emosi si klien dan keluarganya sahaja. Akibat penyakit dan status keluarga klien yang kurang berada juga, klien dan keluarga turut terkesan dari segi masalah kewangan untuk membayar kos rawatan yang mahal. Kos rawatan yang mahal adalah disebabkan oleh penyakit demam reumatik, iaitu merupakan sebuah penyakit yang jarang-jarang berlaku pada ketika itu. Oleh itu, sebagai pekerja sosial, kitalah yang bertanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit yang jarang-jarang berlaku ini. Jadi sekian saja daripada kami. Terima kasih.